Naib Pengurusi Lajnah ICT PAS Pusat, yang dihormati panel yang kedua, Dr. Wahibah binti Tahir, Ahli Majlis Syura Ulama PAS Pusat, yang dihormati panel yang ketiga, Ustaz Kamaruzaman bin Abdullah, Ketua Pemuda PAS Negeri Terengganu, dan juga para muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke program wacana kesenian, iaitu Ustaz Ghani bin Syamsuddin. Ustaz, soalannya ialah Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Hiburan merupakan antara aspek fitrah di dalam kehidupan kita. Apakah yang boleh kita pahami dari istilah hiburan di dalam Islam? Tafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan muslimat negeri Terengganu dan Negeri Pusat yang sempat menjemput Ustaz dalam forum ini, sehingga saya dapat datang dan melihat ruang Terengganu. Alhamdulillah. Nampak ramai muslimat Terengganu dan menunjukkan kesepuhan. Dan yang keduanya tentang soalan apakah hiburan dalam konteks Islam. Pertama sekali kita kena faham bahawa ajaran Islam ni, agama Islam ni adalah agama yang realistik. Agama yang realistik bermakna dia melihat seluruh potensi manusia ni dari berbagai aspek, aspek jasmaninya, rohaniahnya, akliyahnya, dan apa yang diperlukan oleh jasad itu sendiri dan juga oleh pemikiran manusia. Di antara yang diperlukan adalah untuk rehat, rekreasi, untuk mengembalikan semula tenaga yang telah tadinya sibuk digunakan. Perlu ada sesuatu yang memberikan dia keceriaan, berikan dia dorongan, berikan dia semangat untuk hidup dan untuk menghadapi cabaran. Jadi sebab itulah dalam konteks Islam ada ruang untuk manusia berhibur. Sebab itu ada banyak tulisan-tulisan mengenai hiburan, sama ada atas nama Al-Fanul Islami atau atas nama At-Tarwihiyah di Islam atau At-Tarwih di Islam, dan berbagai lagi tajuk-tajuk yang ada dalam kitab-kitab Arab dan juga mungkin Inggeris. Jadi hiburan atau kegiatan rekreasi bermakna usaha melegakan jiwa, meningkatkan kecerdasan dan melakukan perbuatan yang melapangkan perasaan, menikmati keindahan. Kita nak menikmati, menghargai keindahan yang ada di alam ini, kerana keindahan itu sebahagian daripada ciptaan ilahi. Meningkatkan keceriaan. Kita pun nak ceria, kita tak nak letih itu nampak muka tubuh tak ada ceria. Kita nak melahirkan insan yang ceria. Dan untuk keceriaan perlu ada rekreasi. So di sini jelas bahawa kalau dia dilaksanakan dalam skop, dalam nilai, dengan nilai dan ajaran Islam, dalam arti kata mematuhi kriteria tentang jenis kegiatan, tentang jenis kegiatan yang dibenarkan oleh
syarak. Dia tidak buat kegiatan yang tak dibenarkan oleh syarak. Kegiatan berbasikal tak pakai baju, tak pakai seluar, itu tak boleh. Ya, itu orang Australia mungkin boleh. Jadi saya tengok dalam internet bahawa ada kumpulan orang penyokong alam sekitar, ya, dia nak tunjukkan buat demonstrasi menyokong alam sekitar, pencegahan, pembersihan, peningkatan alam sekitar, kualiti alam sekitar. Dia tak pakai baju bersih, naik basikal di Australia. Itu tak boleh. Dalam konteks Islam, maknanya itu tak boleh. Di samping, apakah alat yang digunakan oleh syarak? Jadi kalau dia gunakan alat-alat yang tidak yang halal, yang maknanya halal, yang dibenarkan, tak adalah masalah, ya. Dan juga suasana, mesti dalam suasana yang syarak membenarkan, bukan dalam suasana fitnah, bukan dalam suasana yang menyebabkan pergaulan haram, dan bentuk penglibatan yang dibenarkan oleh agama. Apakah bentuk penglibatan yang dibenarkan dalam agama? Jadi kalau rekreasi itu, ya, dalam batas dan kadar yang seimbang, ini dia tidak menghabiskan masa berrekreasi. Satu hari itu tak sembahyang, rekreasi, tak boleh, ya? Tak buat yang diwajibkan oleh agama kerana rekreasi, tak masuk akal. Rekreasi itu dalam kadar dan batas yang seimbang, ya, yang rasional, yang tidak meninggalkan kewajiban agama, ya. Dan pada waktunya, kerana ada kewajiban agamanya, ada waktunya, waktu maghrib. Waktu maghrib itu dia rekreasi, tak boleh, ya. Maka ia adalah suatu kegiatan yang dibenarkan oleh agama Islam, ya. Para alim ulama merujuk hukum ini berlandaskan dalil berikut. Pertama, marwiyah fi sahih Muslim min hadis Hanzalah radhiyallahu anhu fi qala nafaqa Allah ya Rasulullah. Ada hadis Hanzalah, dikata ya Rasulullah, Hanzalah dah jadi munafik ya Rasulullah. Rasulullah kata, apa hal? Apa dah jadi? Katanya, ya Rasulullah, bila kami bersama anda dan anda mengingatkan kami tentang neraka, tentang syurga, kami bagaikan melihat dengan mata kepala kami apa yang anda katakan, dan kami merasa sungguh, ya, teruja dengan, sungguh terpengaruh, ya, dengan itu. Tapi bila kami keluar daripada majlis anda dan kami sibuk melayani anak isteri kami, keluarga kami, dan apa yang kita alami dalam kehidupan, ya, anak-anak dan isteri dan juga harta dan rumah tangga, kami dah lupa semua. Apa yang kau katakan itu sudah menjadi luput dalam ingatan. Maka Rasulullah SAW, Rasulullah kata, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawaku di tangannya, allau tadumuna ala ma takunu indi wa fi dhikri la safahatkumul malaikah ala rushikum wa fi nurbikum walakin dia Hanzalah sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah, salah sama, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, demi Allah yang nyawaku di tangannya, kalau kalian terus dalam suasana seperti mana yang aku beri nasihat itu, bagaimana yang anda bersama saya dalam zikir, nescaya anda akan disentuh oleh para malaikat di kasur anda, di tempat tidur anda, di jalan-jalan anda, di perjalanan anda. Tetapi sebenarnya wahai Hanzalah, dia kata, masa itu ada ketika dia, suasana yang begitu ada masa dia, suasana yang macam tu ada masa dia, 3 kali. Bermakna ada masa kita boleh, ya, boleh berehat, boleh berekreasi dalam batas yang telah kita sebutkan tadi.
Jadi itu hadis yang pertama. Wa fi sahih an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sum waktu puasa dan berbuka, wa qum wa nam, dan bangun salat serta tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, kerana jasadmu mempunyai hak atas kamu. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, mata kamu pun ada hak, dia ada hak dia untuk harus kamu beri. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan, pasangan kamu juga ada hak atas kamu, kepada kamu. Wa inna li zuwarka 'alaika haqqan, itu juga untuk orang tamu dan sebagainya ada hak. Wa fi riwayat Muslim, ya Abdullah bin Amr, innaka la tasumul dahr wa taqumul layl wa innaka idza fa'alta dhalika hajamat lahu al-'ain wa nahakat la sama man sama al-abad. Ya, dalam riwayat Muslim dia berkata, ya Abdullah bin Amr, kau ni puasa berterusan, sembahyang malam berterusan. Dia kata, kalau aku terus buat begini, mata kau akan jadi kuyu dan jadi lemah. Tak ada puasa yang berterusan, itu bukan puasa. Jadi maknanya puasa tu ada masa dia, jangan berterusan untuk kadar, ya. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga ialah marwi'an Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi SAW di safarin, ya, bagaimana Aisyah perlu berlari, ya, dengan Rasulullah ketika dia sihat, ketika dia segar, dia dapat mengalahkan Rasulullah bila berlari. Tetapi kemudian bila dia dah semakin berat, ya, semakin berisi, Rasulullah yang dapat mengalahkan dia, ya. Dan ini kata Rasulullah, yang punah ni lawan yang dulu yang kalah. Jadi saudara, itu dalil yang ketiga. Yang dalil keempat, wa ma'ida Muslim ana Aisyah qalat wallahi laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala babi qudrati, yaqumu ala babi qudrati wal habasha yal'abuna bi kirabin bi masjid Rasulullah. Itu berkaitan dengan bagaimana Rasulullah membenarkan, ya, Aisyah melihat suatu pameran silat ataupun mainan jatuh, ya, yang dibuat oleh orang Habasya, di mana baginda memberi ruang kepada Aisyah melihat, ya, melihat orang ini sedang bermain. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Ali menyebut, ajimu hadhil qulub, legakan hati ini, wa tamsu laha tara'atul hikmah, dan carikan sesuatu yang boleh menceriakan hati ini dengan hikmat-hikmat yang hebat, simpulan-simpulan, ya, hikmah yang baik. Wa innaha tamalu kama tamalul abdar, dia kata hati ini pun boleh menjadi jemu, lesu, seperti mana badan menjadi lesu dan jemu. Jadi saudara sekalian, ini di antara hadis an Bakar bin Abdullah qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bitir, ya, fa idza kana fil haqa'iq kanu hum rijal, ya, rawahu Bukhari. Ya, Bakar bin Abdullah mengatakan sahabat-sahabat Nabi pernah satu ketika bergurau dengan buah watermelon, buah kemikai, kemikai, lupa awak. Ini dah banyak masa dah lupa masa. Jadi dia macam mana? Dia kata kadang-kadang dia main lontar-lontar biji tu, dia lontar sama sendiri. Kadang-kadang dia nak makan hari tu dia lontar untuk main-main sama sendiri. Tetapi bila sampai waktu yang hakiki, waktu yang sebenar, maka mereka inilah jantan-jantan yang ke depan. Sebut maknanya hebat dia. Tadi dia main-main kan, tapi lepas tu dia hebat, dia boleh menjadi orang yang dipertanggungjawabkan, ya. Itu hadis, ya, ataupun ucapan Sayyidina Ali. Kemudian tadi ini rawahu Bukhari, wa qala Abu Darda inni la astajimu li qalbi syai'un min Allah. Saya kadang-kadang dia kata melegakan hati saya dengan sedikit santai lah, ya, supaya
dia lebih mudah untuk saya kendalikan dan kelolakan hati saya ini. Jadi saudara, ini dalil yang mereka jadikan ulama sebut sebagai bukti bahawa dalam Islam rekreasi berhibur dalam batas yang telah kita sebutkan tadi adalah sesuatu yang dibenarkan oleh agama, kerana agama Islam ni agama yang realistik, bukan agama nak bentuk orang yang masak sampai habis, sampai tua. Cepat mazhab, cepat tua. Cepat bapak salimah, cepat tua. Jadi itu saya fikir panjang pula jawapan saya pada hari ini. Tapi pada aku datang renung. Jadi ini sebagai jawapan kepada pertanyaan apa pandangan Islam tentang rekreasi, tentang hiburan, bagaimana yang telah kita uraikan. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Dan seterusnya, yang kita faham tadi berkaitan dengan hiburan tak? Pelbagai hiburan dalam Islam, bukan sekadar nyanyian tak? Masuk bersukan, lari tak? Lari bersama suami pun tak? Berlari pun adalah hiburan dalam Islam. Termasuk juga ialah sunnah tak? Memanah dan juga bergurau sendir merupakan suatu hiburan dalam Islam. Jadi yang seterusnya kita masuk kepada soalan untuk Dr. Wahibah, iaitu bolehkah Ustazah terangkan sedikit hadis atau sirah berkaitan dengan hiburan di zaman Nabi dan para sahabat dalam konteks wanita. Sebab kita tengok yang jadi kontroversi hari ini ialah berkaitan dengan wanita. Jadi dipersilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakillah khairan katsira kepada saudari pengurusi panel forum yang dianjurkan oleh Dewan Lajnah Dakwah dan Kesenian Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu, para al-fadhil, ustaz, rakan panel, Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin selaku guru yang dahulunya sezaman menjadi guru di Muslim Raya, dan alhamdulillah sekarang ni dah nampaknya kita pun sudah sama tua ataupun sama dah menjadi orang lama. Kalau dulu saya bersama-sama menghadap tuan guru Ustaz Abdul Ghani belajar di Muslim Raya, alhamdulillah hari ini dengan umur yang diberikan kepada kita hari ini dah bertemu, dan untuk kali keduanya berada dalam satu pentas. Ya, seterusnya rakan panel Ustaz Kamarul Zaman Abdullah, Ustaz Kamarul Zaman Abdullah selaku ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu, selaku pimpinan Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu, para urusia program hadirat muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kita terus kepada persoalan yang dibangkitkan oleh saudari forum kita pada tengah hari ini. Bagaimana tadi Ustaz Abdul Ghani telah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Islam ini merupakan agama yang sangat luas dan praktikal sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Ya, salah satu daripada fitrah yang ada pada kita sebagai manusia ini ialah perlunya kita ini berehat. Ya, ada unsur-unsur rekreasi dalam kehidupan kita. Ya, kerana apa? Kerana Allah SWT ada berfirman di dalam surah Al-Balad, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan penat lelah. Maknanya penat lelah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia ini, Allah berikan pula ruang ya, untuk kita menghilangkan rasa penat lelah yang kita alami dalam kehidupan seharian. Ya.
dalam konteks kita muslimat, saya fikir lagilah kalau kita senang raikanlah kerja-kerja yang kita laksanakan sebagai wanita di rumah, yang mula celik mata, apa yang kita buat? Boleh kita kata bersilat lah. Kalau Ustaz Rogani sebut tadi, dibolehkan kita ini terlibat dengan sukan, salah satu daripada bentuk rekreasi. Jadi kita ni muslimat ni sebenarnya awal-awal dekat rumah kita dah bersukan, bersilat. Apa yang kita silatkan di rumah tu? Selik mata, masuk bilik air, menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah, kadang berebut-rebut terus masuk dapur, ataupun pergi bilik air menguruskan baju. Jadi kita lihat di sini, daripada selik mata sampailah kita tutup mata balik, pada waktu malam penuh dengan kepenatan. Betul-betul ke tak pernah? Jadi bagaimana kepenatan ini Allah beri ruang kepada kita untuk kita riliskan, untuk kita legakan dengan adanya ruang di dalam Islam untuk kita menikmati hiburan. Tadi Tuan Ustaz Abdul Ghani telah sebutkan kepada kita bentuk-bentuk yang digunakan di dalam Islam, dan tadi pagi Dr. Asia pun telah bentangkan kita panduan-panduan. Lebih daripada itu juga kita telah melihat bagaimana sebenarnya selain daripada Islam itu membenarkan untuk kita menikmati kehiburan untuk menghilangkan penat lelah dalam kehidupan kita ini dan mewujudkan keceriaan, kita dapat mengambil contoh daripada Rasulullah SAW. Bagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bermaksud sesungguhnya benar-benar pada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah untuk kamu. Dibincangkan dalam fiksirah Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti, maksud uswah hasanah itu dalam semua aspek, bukan sekadar kita kata akhlaknya, akhlak baginda, bukan sahaja dari sudut penampilan dalam diri pada diri Rasulullah SAW, malah dalam seluruh kehidupan. Kita sebagai anggota di dalam PAS, kita mungkin hanya melihat kita nak mencontohi Rasulullah itu dari sudut perjuangan. Sedangkan ada satu aspek yang boleh melegakan lagi, memberikan lagi semangat kita melibatkan di dalam gerakan Islam, iaitu mencontohi Rasulullah dan kehidupan rumah tangga Rasulullah dan juga para sahabat, bagaimana mereka ini berhibur. Sedikit sebanyak tadi Tuan Guru Ustaz Ghani Syamsuddin telah menerangkan kepada kita beberapa cabutan hadis. Cumanya anda bawa sedikit lagi bagaimana kita memahami perkembangan hiburan pada zaman Rasulullah SAW. Oleh kerana hiburan itu adalah merupakan satu tuntutan fitrah untuk menghilangkan rasa kepenatan yang ada pada manusia, dan seterusnya dia juga untuk menjadi jalan, setelah dia hilang penat, dia dapat tenaga, maka dia dapat meningkatkan lagi hubungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan justru itu kita lihat sebenarnya amalan hiburan di dalam kehidupan manusia ini tanpa mengira zaman ataupun tempat. Hiburan ini kalau kita balik kepada zaman Rasulullah, sebenarnya telah sedia ada sebelum itu, zaman jahiliyah. Kita dengar bagaimana keadaan zaman jahiliyah, mereka orang-orang jahiliyah berhibur sambil tawaf. Mereka tawaf, amalan yang turun-temurun daripada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam masa yang sama mereka menari, dalam masa yang sama mereka bersyair. Malah mereka jadikan satu daripada upacara setiap tahun, iaitu disebut musim haji musim haji pada setiap tahun itu untuk berhibur.
Ya, ini zaman jahiliyah. Ya, bagaimana mereka mencampurkan di antara amalan haji dan juga amalan hiburan. Tetapi kemudian setelah Islam datang, kita lihat bagaimana Islam ini sebagai agama fitrah menyuburkan, membimbing, menyuburkan fitrah manusia itu kepada jalan yang menuju redha Allah. Kalau sebelum Islam tadi ni, zaman jahiliyah, mereka ni berhibur mencampur adukkan di antara hak dan batil. Sambil menunaikan haji, sambil bertawaf, mereka menari, mereka menyanyi, malah masa yang sama mereka minum arak dan menyembah berhala. Bila Islam datang, kita lihat bagaimana fitrah ini dibimbing oleh ajaran Islam menerusi ayat-ayat yang turun. Jadi kita lihat bagaimana di awal Islam, fitrah manusia suka berhibur ini diberikan satu asas terlebih dahulu untuk membentuk satu karakter baru kepada umat Islam di peringkat awal. Jadi karakter baru yang dibina oleh Rasulullah SAW ini iaitu dengan asas akidah dan akhlak di samping berhadapan dengan ujian-ujian. Rasanya kita selalu bincang dalam siri-siri usrah, dalam siri kuliah-kuliah, bagaimana para Rasulullah dan para sahabat berhadapan dengan tekanan-tekanan. Dan di sinilah kita lihat dalam perkembangan di Mekah ini, dalam usaha memastikan Islam itu menyediakan satu ruang hiburan kepada umat Islam. Di peringkat Mekah ini, semua amalan-amalan yang berbentuk hiburan ini semakin hilang. Semakin hilang kerana apa? Kerana para Rasulullah dan para sahabat disibukkan dengan pembentukan peribadi yang baru tadi ini dengan asas akidah dan juga akhlak, dalam masa yang sama sibuk dengan berhadapan dengan tekanan-tekanan. Jadi bila kita lihat dalam sirah, unsur-unsur hiburan yang ada pada zaman jahiliyah itu tak ada, dapat dibersihkan. Jadi bolehlah kita lihat di sini bagaimana apabila kita mahu membincangkan dan mempraktikkan hiburan yang mencontohi Rasulullah SAW dan para sahabat, ialah mesti berasaskan akidah, mesti berdasarkan akhlak, supaya kita tidak tersasar dan terbawa-bawa dengan amalan yang berunsur jahiliyah, yang tidak berasaskan kepada akidah dan akhlak. Lebih lagi kita pada zaman ini, kita lihat kita sekarang ini hidup pada zaman disebut zaman, salah satu daripadanya ialah Hinduism. Hinduism ni apa dia? Kehidupan yang mahu berseronok tanpa batas, sehingga menjadi satu pegangan. Kalau tak ada hiburan, tak adalah kehidupan. Mesti mana-mana pergi mesti ada hiburan. Masuk kereta mesti menyanyi, dengar-dengung. Kadang-kadang kita berhenti dekat traffic light kan, kita rasa kereta kita macam nak terangkat. Sebab apa? Sebab ada orang sebelah ni. Bukan soleha kan ni? Ini soleha. Kemarin sebelah kita ni bunyi muzik yang sangat dahsyat. Kemudian sampai parking, pergi ke satu tempat shopping komplek. Masuk shopping komplek penuh pula dengan apa? Dengan muzik, sampai kita nak memilih barang pun jadi tersalah pilih. Baik-baik asalnya nak beli satu dua, jadi banyak beli. Balik-balik rumah lah tersalah beli betulnya. Kerana apa? Kerana pengaruh muzik yang merosakkan kita punya panduan dalam hidup kita tadi ni. Itu di Mekah. Jadi dari sedikit fake yang kita, fiksi yang kita boleh ambil daripada zaman Rasulullah ini di peringkat Mekah ialah bagaimana bila kita mahu membincangkan berkaitan dengan hiburan, asas akidah dan akhlak itu perlu menjadi panduan. Lebih lagi sekarang ini di dalam Dewan Muslimat PAS, bermula di pusat sampailah ke negeri-negeri ini, kita mahu membuat program-program yang dianjurkan oleh Lajnah Kesenian. Kalau di Terengganu ini anda dimaklumkan Lajnah Dakwah dan Kesenian. Baik, bagaimana pula di Madinah? Kita pun sudah tahu apa yang berlaku di Madinah. Berlakunya perkembangan setelah kejayaan hijrah Rasulullah SAW dan berlakunya perubahan ke arah pembinaan masyarakat dan juga sekaligus negara, dan nak menunjukkan bagaimana pembinaan asas kemasyarakatan negara itu ditegakkan
dikembangkan. Salah satu daripadanya ialah dengan jihad. Kita jumpa, kita baca dalam buku sirah bagaimana Rasulullah dan